Apa khabar semua? Korang pernah tak tengok lori bergerak macam ketam dekat atas jalan? Lepas tu, kalau korang pernah tukar tayar kereta korang, bila tayar baru tu orang kedai tu dah pasang, biasanya dia akan tanya nak buat alignment ke tidak? Betul tak? Ada kedai pula yang dah siap-siap masuk harga tayar tu dengan harga alignment sekali. Jadi dia terus buat je, tak tanya kita dulu pun. Time dia buat alignment pula, biasanya akan ada alat pelik lah dia letak dekat tayar kita. Lepas tu dia ada adjust lah benda dekat bawah tu. Lepas tu settle. Kadang-kadang dia akan test drive kereta kita dulu dan lepas tu dia adjust lagi sampai settle. Jadi apa benda alignment ni sebenarnya, dan penting sangat ke untuk kita buat alignment ni setiap kali tukar tayar? Kalau kita tak nak buat alignment ni, boleh tak? Jom kita tengok. Baik, jadi kereta kita ni kebiasaannya dari semua 4 tayar tu, 2 tayar depan kita akan guna untuk belok dan 2 tayar belakang tu dia follow je lah tayar depan. Cuma lately je lah ada kereta siap ada rear wheel steering. Maknanya semua 4 tayar tu boleh belok. Tapi kali ni kita nak tengok kereta yang biasa saja. Maknanya dia belok guna tayar depan je. Dan sepatutnya lah waktu steering kita tu betul-betul lurus, tayar depan kita tu pun sepatutnya betul-betul lurus lah. Dan sepatutnya kita akan jalan straight. Tapi anda kena ingat yang kereta ni dia adalah sebuah alat mechanical. Semua joints dengan links tu bersambung secara mechanical dan over time dia akan bergerak-gerak dan berubah. Kalau kata kita guna kereta tu dengan ganas, lalu jalan berlopak-lopak, bawa pun laju, corner pula memang corner baring, lagilah cepat benda-benda mechanical ni, dia berubah dari position asal dia. Jadi tayar kita tu, walaupun dari mata kasar, kita nampak dia lurus je, tapi sebenarnya manufacturer kereta kita dah memang specify beberapa angle bergantung pada kegunaan kereta kita tu. Dan angle-angle yang ada dekat tayar ni kita panggil sebagai camber angle, caster angle dengan toe angle. Nanti kita akan tengok apa benda lah angle-angle ni. Tapi bila kereta tu dah lama, dah jalan jauh, lama-lama camber, caster dengan toe angle ni dia akan berubah dengan sendiri. Itu yang sekali-sekala kita jumpa lori atau bas yang jalan macam ketam dekat atas jalan tu. Body dia sengit tapi dia jalan straight. Jadi kalau berlaku macam ni, kita panggil lori tu out of alignment lah. Kalau dekat kereta pula, tanda-tanda out of alignment ni adalah steering kita tu dia dah tak betul-betul tegak waktu kita jalan straight. Memang obvious nampak yang steering kita tu ke kiri atau ke kanan sikit, padahal kita tengah jalan straight. Lagi satu, cara paling mudah nak detect kereta kita ni out of alignment atau tidak adalah kita cari jalan yang rata dengan straight, dan bila waktu yang selamat kita lepas steering wheel kita tu. Kalau kereta kita bergerak, dia macam nak tarik ke kiri atau ke kanan, maknanya kereta kita tu out of alignment lah. Kalau dia bergerak straight je, steering tu maintain je position dia, maknanya alignment kita okey. Jadi kalau kereta kita out of alignment, paling bagus adalah kita sendiri bawa kereta tu pergi kedai tayar dan minta mekanik buatkan alignment. Kalau kereta kita kereta yang biasa, dia orang akan charge dalam RM30 saja. Tapi kalau kita tak perasan benda ni, itu yang setiap kali tukar tayar, mekanik akan tanya nak buat alignment ke tidak. Cadangan saya lah, buat je kalau korang tak pernah buat sebelum ni. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan pun kereta kita tu out of alignment, tapi bila suruh mekanik buat alignment, baru perasan angle-angle yang camber, caster dengan toe ni tadi dia dah lari. Jadi pendek kata, alignment ni dibuat untuk dapatkan balik angle yang betul lah untuk tayar-tayar kita. Camber angle senang kata, kalau kita berdiri dekat depan kereta kita, kita tengok berapa banyak tayar kita tu condong. Kalau dia condong keluar macam kangkang tu, maknanya camber dia negatif, dan kalau dia condong ke dalam, maknanya camber tu positif. Kebiasaannya manufacturer akan set camber ni negatif sikit supaya waktu corner tu tayar belah luar akan jadi betul-betul flat dengan jalan. Jadi kita akan dapat grip yang lebih waktu corner. Tapi biasanya kita tak nampak pun camber angle ni sebab dia sikit sangat. Kalau kita boleh nampak tu, maknanya camber angle kita agresif sangat lah, macam kereta F1 tu. Kemudian tayar kita ni ada juga yang dipanggil sebagai caster angle. Kalau korang perasan, bila kita pulas steering tu, dia akan balas balik kan kalau kita lepas dia, betul tak? Kalau steering tu tak balas balik, jenuh juga kita nak kontrol kereta tu. Dulu saya ingatkan ada macam satu spring lah untuk bagi steering kita ni sentiasa straight, tapi sebenarnya caster angle ni lah yang main peranan untuk bagi steering kita ni lurus balik selepas corner. Jadi secara teknikal, caster ni adalah angle antara line menegak dengan line yang selari dengan steering axis kita. Kalau confused, korang jangan risau. Asalkan steering
steering korang balik ke tempat asal bila korang lepas tu, maknanya okey lah caster angle dekat kereta tu. Dan angle yang last kali kita panggil sebagai toe angle. Kalau tadi caster angle kita kena tengok dari depan kereta, untuk tengok toe angle ni pula kita kena tengok dari atas kereta kita. Kalau tayar depan kita tu lurus saja, of course, ini condition yang terbaik lah untuk bagi tayar tu tahan lama. Tapi waktu kita drive tu, kadang-kadang steering kita ni dia agak sensitif. Dia akan bergerak sikit ke kiri, ke kanan. Dan kalau tayar kita tu betul-betul lurus, even steering kita bergerak sikit pun, kereta kita akan ikut belok ke kiri, ke kanan juga. Jadinya, waktu tengah jalan straight, dekat highway lah contohnya, kita akan terpaksa kerap adjust steering kita just nak pastikan kereta kita tu berjalan straight. Jadi stres juga kalau drive 3-4 jam macam ni, sikit-sikit nak kena adjust. Padahal jalan tu straight je. Jadi dekat sinilah toe angle tu main peranan. Toe angle tu akan tentukan tayar kita ni terbuka sikit ke depan atau dia tertutup sikit. Kalau belah depan lebih besar dari belah belakang, kita panggil sebagai toe out. Dan kalau belah depan lagi kecil, kita panggil sebagai toe in. Siapa tengok F1, korang mesti tahu yang kereta Mercedes boleh adjust toe angle ni untuk dapat temperature dekat tayar. Caranya dia orang tarik dengan tolak steering wheel tu. Dan teknologi ni diorang namakan DAS atau nama penuh dia Dual Axis Steering. Tim lain bengang je tengok diorang buat macam ni. Tapi nak buat macam mana? Dalam rules tak cakap pun tak boleh buat. Jadi diorang buat lah. Okey, balik pada toe angle tadi. Kalau kereta kita tu toe angle adalah toe out, steering kita sebenarnya akan jadi lagi sensitif. Pantang bergerak sikit je, kereta mesti nak turn. Jadi toe out ni menjadikan kereta kita tak stabil langsung lah untuk straight line. Dan kereta untuk kita yang drive atas jalan biasa ni sangat unlikely lah untuk manufacturer kita bagi toe angle yang toe out ni. Mungkin untuk kegunaan racing dekat jalan yang banyak selekoh, mungkin berguna toe out ni. Kalau toe in pula, efek dia berlawanan dengan toe out. Kereta kita akan jadi lebih stabil untuk straight line. Jadi steering kita jadi kurang sensitif sikit lah. Tapi tak bolehlah toe in banyak sangat, nanti kereta kita susah nak corner pula. Kiranya kereta kita ni toe in dia sikit je, tak sampai 1 darjah pun, mungkin 0.1 darjah macam tu saja. Sebab kalau banyak sangat toe in ni, tayar kita tu pun cepat haus sebab friction dengan jalan. Jadi dengan tahu pasal 3 angle ni, camber, caster dengan toe, anda sebenarnya dah tahu sangat banyak pasal alignment berbanding dengan pengguna kereta yang lain. Jadi next time kalau tukar tayar, suruh je kedai buat alignment sekali. Atau tiba-tiba rasa kereta tu jalan tak lurus, pun hantar kedai juga pergi buat alignment. Mesin diorang pun canggih dah. Most likely dia akan letakkan reflektor dekat semua sport rim kita untuk diorang measure angle tu dengan tepat. Lepas tu dia adjust sampai skrin tu jadi hijau. Dah settle. Tak sampai 10 minit pun. Kalau nak buat sendiri memang tak boleh sebab mata kita tak cukup sensitif untuk detect angle-angle yang kecil ni. Kalau anda dapat stay sampai habis video ni, maknanya anda memang minat lah topik-topik yang macam ni. Jadi jangan lupa subscribe untuk banyak lagi info yang best, dan jemput juga tonton video-video yang best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.